berjumpa lagi dalam Pedagogi Kampoi bagi tajuk daya dan tekanan. Apa yang Cikgu Nurul ingin terangkan pada hari ini? Tajuk apa ya? Hari ini Cikgu Nurul akan terangkan tentang prinsip Bernoulli. Mari kita tengok video ini. Baik. Dalam video ini, dia akan menunjukkan contoh-contoh prinsip Bernoulli dalam kehidupan. Kita tengok lelaki ini. Dia meniupkan straw pada hujung straw dan hujung straw bertemu dan didapati, air macam nak naik tak naik? Naik tak naik? Kenapa air boleh naik? Padahal orang itu tidak pun menyedut udara, menyedut air, orang kata di hujung straw kuning tu, tetapi dia meniup straw tersebut. Tentu ada sebab bagaimana fenomena ini berlaku. Mari kita lihat yang ini pula. Bila kita tiup di bahagian tengah, kenapa dia merapat? Kenapa dia tidak menjauh? Kita tengok sekali lagi. Dia tiup lagi. Dia merapat antara satu sama lain. Dan kita tengok yang terakhir pula, kita ada satu bola pimpong. Kita guna kita punya hair dryer kita, kata mesin pengaring rambut. Bola boleh terapung. Kenapa ya? Jadi ini mesti ada kaitan dengan prinsip Bernoulli. Jadi cikgu pun nak tunjuk satu. Cikgu ada kertas. Kertas ini sangat mudah untuk menerangkan pasal prinsip Bernoulli. Kalau cikgu tiup ni, mari tengok magic. Kita tiup di sebelah sini. Kertas ni ternaik dah. Sekali lagi. Kertas ini ternaik ke atas. Kenapa kertas ini boleh terangkat ke atas? Dia boleh terangkat ke atas. Kalau tak percaya, kita buat magic lagi satu. Cikgu ada dua kertas. Cikgu akan tiup di bahagian tengah. Cuba anda ramalkan apa yang berlaku. Ramalkan apa yang berlaku. Adakah ramalan anda betul? Cikgu akan tiup di bahagian tengah. Adakah dia akan tertolak keluar ataupun merapat masuk? Merapatlah. Orang kata kertas tu merapat. Mari kita cuba dah. Kita lihat dah. Mari kita buat sama-sama. Di rumah. Sekali lagi. Nampak tak? Dia merapat lah. Kenapa dia merapat? Ini mesti ada kaitan dengan prinsip yang cikgu nak ajar sebentar lagi. Ini adalah merupakan prinsip Bernoulli, di mana apabila cikgu tiup tadi dengan halaju udara yang laju, so faktor yang pertama adalah berkaitan dengan halaju, iaitu tadi adalah halaju udara. Kemudian bagaimana dia boleh terangkat? Sudah pasti ada tekanan daripada bawah yang boleh menolak kertas tadi terangkat. Jadi prinsip Bernoulli ada kaitan dengan halaju mengalir dan juga tekanan. Kita ada satu tiup di sini. Tiup yang tertutup. Bila tertutup, cikgu dah ajarkan, dia tekanan dia adalah sama. Sebab dia sistem yang tertutup. Sebab itu aras airnya sama. Tetapi apabila kita buka, dia hujung ni kita buka, apa yang jadi pula kan? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. P1, P2, P3 mempunyai tekanan yang sama sebab menurut prinsip yang Pascal tadi, tekanan air adalah sama apabila sistem yang tertutup. Kerana benda air tidak bergerak. Bagaimana pula kalau kita tengok di sini? Tapi tiup ini ada pula bahagian yang tak sama saiz. Dia kecil di bahagian tengah. Nampak saiz dia? Jadi ini kita panggil tiup Venturi. Dia tak sama saiz. Jadi tiup ini tiup Venturi. Kalau kita lihat dekat sini, aras air dia ada perbezaan. Ketinggian aras air dia ada perbezaan. Cikgu nak terang dengan cara yang paling mudah. Kalau kita fikir secara logik, antara P1, P2, P3, di manakah kawasan air yang paling laju? Dia maksudnya dia paling laju lah. Kalau kat rumah, kalau kita tahu kalau melalui longkang yang sempit, dia mesti laju. Dah tentulah P2, halaju air dia adalah paling tinggi. Apabila halaju air tinggi, dalam prinsip Bernoulli mengatakan bahawa tekanan di kawasan tersebut adalah rendah. Jadi kalau di sini halaju dia paling tinggi di P2, bererti tekanan air dia adalah yang paling rendah. Sebab itu aras air dia adalah paling rendah antara semua. Kalau kita lihat di sini, mari kita lihat.
Nampak? Halaju berdalir di P2 adalah lebih tinggi daripada halaju berdalir di P1 dan P3. Kemudian, antara P1 dengan P3, yang mana lebih laju? Dah tentulah P3 lebih laju kerana dia baru je keluar daripada kawasan yang paling laju. Logiklah, dia baru keluar pada kawasan yang paling laju, kemudian dia keluar dekat P3. So, P3 mesti lebih laju, lebih tinggi halaju dia berbanding dengan P1. Jadi, kita lihat dekat sini, P3 adalah kedua yang terendah, dan yang kemudian kita lihat di sini, nampak? Dia akan mengikutilah sebab kita faham bahawa apabila tiup ini terbuka, halaju dia akan semakin tinggi. Bila halaju dia semakin tinggi, tekanan mendalir semakin rendah. Sebab itu bentuk dia seperti menuruni bukit. Tetapi bila dekat P2 disempitkan lagi, dia lebih laju, jadi rendah dia lebih rendah. Maksudnya sepatutnya kalau dia sama saiz, dia punya ketinggian akan berada di sini. Memandangkan kita sempitkan kawasan tiup itu, ketinggian dia akan menjadi lebih rendah. Jadi, sebab itu P2 dia punya ketinggian dia lebih rendah berbanding dengan yang lain. Okey, semakin sempit bahagian tiup venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalir. Ini dipanggil kesan venturi. Jadi, cikgu harap anda faham. Anda biasa main drone, biasa tak naik helikopter, naik kapal terbang. Jadi, semua kenderaan-kenderaan ini atau alat-alat ini menggunakan prinsip Bernoulli. Sebab contohnya, apabila bendalir melalui kawasan yang sempit, halaju bendalir akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. Contoh drone. Macam mana drone boleh terangkat? Sudah tentulah apabila kipas pada drone itu berputar dengan laju, dia akan menghasilkan di kawasan atas ini adalah halaju yang lebih tinggi. Jadi bila sekarang ni kat bawah drone ni, dia akan menghasilkan daya angkat. Bererti tekanan dia lebih tinggi kerana halaju dia adalah rendah. Sebab di kawasan atas tu halaju dia lebih tinggi, tekanan dia rendah. Jadi dia akan menghasilkan satu daya angkat. Sama juga macam helikopter, sama juga macam bentuk aerofil kapal terbang. Di mana kalau kita tengok, dia macam seperti menurun bukit. Kalau anda berada di sini dengan anda berada di bawah, dah tentulah semakin turun ke bawah, halaju udara akan semakin bertambah. Bila halaju udara bertambah, bererti tekanan dia, pressure dia akan berkurang. Tekanan bendalir, tekanan udara di situ akan berkurang. Jadi, dia akan menghasilkan satu tekanan yang lebih tinggi, okay, seperti satu daya angkat di atas, menyebabkan kapal terbang kita boleh terangkat. Sebab bentuk kapal terbang, sayap kapal terbang kita adalah bentuk aerofoil. Okey. Ini contoh soalan. Mari cikgu tunjukkan contoh soalan. Cikgu dah ajar tadi. Rajah 2 menunjukkan pergerakan air melalui tiup venturi. Kita panggil tiup venturi sebab dia mempunyai luas yang berbeza. Ada yang bahagian sempit. Antara aras X, Y dan Z, yang manakah betul? Cikgu dah ajar tips dia. Bila kamu lihat di sini, kamu tengok yang manakah paling laju. Dah pastilah Y paling laju. Bila Y paling laju, bila V dia paling tinggi, P dia adalah paling rendah. Tekanan yang paling rendah. Jadi aras air dia akan menjadi paling rendah. Kemudian diikuti dengan Z dan kemudian diikuti dengan X. Okey, so kita lihat jawapan apa yang ada. Jadi jawapan dia adalah C. Kita tengok satu lagi soalan. Dia tiup yang sekata, tiup seragam. Tapi dia adalah bukan tiup venturi. Sebab dia seragam. Cikgu dah ajarkan tadi. Dia mesti bentuk seperti menuruni bukit. Sebab halaju dia semakin bertambah. Daripada A ke C, A ke D, halaju bendalir semakin bertambah. Jadi dia tanya soalan dia, bahagian manakah antara A, B, C dan D halaju paling tinggi? Sudah semestinya jawapan dia adalah D. Dan kita lihat soalan yang terakhir. Rajah 17 menunjukkan aliran udara melalui satu aerofoil. Antara titik A, B dan C, D, yang manakah tekanan paling rendah? Katalah lupa dalam periksa. Seperti cikgu cakap tadi, seperti menuruni bukit. Dan tentulah kawasan di B ini, halaju dia adalah paling tinggi.
laju udaranya. Jadi tekanan dia adalah rendah. Jadi tekanan di bawah akan lebih tinggi dan menyebabkan daya angkat terhasil. Soalan tanya apa? Tekanan yang paling rendah. Dah tentulah jawapan dia adalah B. Mudah bukan? Jadi itu saja perkongsian dari saya, Cikgu Nurul. Okay, bye semua.